Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera diucapkan kepada saudara pengacara majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, dan hadirin yang saya muliakan. Saya Muhammad Afiq Husaini bin Muhammad Amin dari kelas PIMK 2 selaku penyampai syarahan pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang saya hormati Dr. Rafizah binti Muhammad Saleh yang merupakan pensyarah saya bagi kursus pengajian kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah. Beliau telah memberikan peluang dan kepercayaan kepada saya dalam menyampaikan tugasan syarahan yang diberikan ini. Hadirin yang dihormati sekalian, dirinya saya di sini dengan penuh iltizam adalah untuk memberikan kupasan berpandukan tajuk syarahan saya, iaitu pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam. Para hadirin sekalian, kontroversi berkaitan dengan pengajaran seksualiti masih menjadi isu yang belum dapat diselesaikan. Kebanyakan orang berpendapat bahawa isu seks yang dibincangkan secara tidak langsung dalam kurikulum sekolah wajar untuk dikekalkan. Mereka seolah-olah mengelak untuk membincangkan isu seks dengan mengaitkan permasalahan yang berlaku. Pendidikan seks dilihat sebagai satu keperluan yang perlu diutamakan pada masa kini. Ini adalah antara cabaran yang dihadapi oleh umat Islam keseluruhannya. Pendidikan seks bagaimanakah yang memenuhi ciri-ciri yang dikehendaki oleh syariah Islam? Persoalan inilah yang dihadapi oleh masyarakat Islam, sama ada sedar bahawa pendidikan seks yang sedia ada yang dulu dipakai oleh Barat adalah bercirikan sekular, di mana nilai moral dan etika tidak lagi diberi keutamaan. Melalui perkembangan teknologi yang semakin canggih dari masa ke semasa, dunia dilihat semakin kecil dengan kemudahan capaian maklumat semakin mudah. Remaja hari ini mampu mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan seksualiti dengan mudah melalui televisyen, radio dan juga capaian internet. Tetapi pandangan perlu diberikan kepada mereka agar tidak mudah terjebak ke arah kejali yang lebih negatif. Hadirin yang dihormati sekalian, penekanan terhadap pendidikan seks ini mulai timbul apabila meningkatnya statistik berkaitan keruntuhan moral seperti pergaulan bebas, kelahiran anak luar nikah, penagih dadah, rogol, kecurian, pelacuran dan persetubuhan luar nikah yang semakin meningkat dari masa ke semasa. Keinginan untuk mengetahui perkara berkaitan seks dipercayai adalah punca kepada masalah ini. Di negara Barat, kebanyakan keluarga yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah yang melaksanakan pendidikan seks seperti di negara England, Amerika Syarikat dan juga Australia bertindak mengeluarkan anak-anak mereka daripada menghadiri program pendidikan seks di sekolah. Perkara ini berlaku adalah kerana kebanyakan program pendidikan seks di sekolah di negara Barat ditentang oleh ibu bapa dan pelajar Muslim seperti di negara England, Amerika Syarikat dan juga Australia. Kajian yang dijalankan oleh Halstead dan Grace pada tahun 2003 menyokong fakta menyatakan bahawa keluarga Muslim yang tinggal di negara Barat tidak menggunakan anak-anak mereka mengikuti program pendidikan seks di sekolah. Mereka berpendapat bahawa anak-anak mereka akan menjadi insan yang lebih baik tanpa pendidikan seks kerana ianya bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Bagi negara-negara Islam, pendidikan seks masih belum dilaksanakan secara meluas seperti di negara Iran, Arab Saudi, Pakistan, Malaysia dan juga negara Indonesia. Elemen pendidikan seks disisipkan dalam mata pelajaran tertentu dan hanya dibincangkan secara ringkas. Para hadirin yang bestari lagi yang saya kasihi, perbincangan berkaitan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seks bukanlah perkara yang ditentang oleh ajaran agama Islam. Ialah Al-Quran dan As-Sunnah banyak membicarakan persoalan seks, terutamanya yang berkaitan dengan kesihatan seperti sembahyang, puasa, mandi, perkahwinan, perceraian, haji dan hubungan sama manusia dan sebagainya. Pendidikan seks dalam Islam termasuk dalam perkara yang dituntut dalam agama dalam mendidik anak-anak. Bagi memastikan masyarakat Muslim menerima pendidikan seks yang disarankan dalam Islam, iman yang ada dalam pendidikan seks itu hendaklah mempunyai nilai-nilai Islam yang berpandukan kepada ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah. Perkara yang halal dan haram dalam Islam haruslah ditekankan dalam membentuk insan yang mempunyai akhlak yang murni dan juga terpuji.
Menurut Abdullah Nasir Ulwan pada tahun 1989 menyatakan bahawa pendidikan seks harus diajar kepada anak-anak dengan jelas dan terperinci apabila anak-anak telah berakal. Beliau mendefinisikan pendidikan seks sebagai mengajar, menjelaskan dan memberi peringatan kepada remaja tentang isu yang berkaitan dengan seks, naluri, nafsu, syahwat dan hubungannya dengan perkahwinan, sehingga mereka membesar dalam keadaan yang memahami erti kehidupan. Remaja mengetahui apa yang dibenarkan dan apa yang ditegah, dan mereka menjadikan sikap dan tingkah laku Islam sebagai praktik dalam kehidupan. Hadirin yang beriman, pendidikan seks ini harus diajar mengikut tahap umur, kerana tahap perkembangan umur kanak-kanak adalah berbeza-beza. Sebagai contoh, pada usia 7 hingga 10 tahun, anak-anak perlu diajarkan tentang adab meminta izin dan adab-adab penglihatan. Pada peringkat umur 10 hingga 14 tahun, anak-anak perlu diajarkan dengan cara menjauhkan diri daripada nafsu berahi. Adab-adab perhubungan seks boleh didedahkan ketika umur anak-anak pada umur 14 hingga 16 tahun. Apabila mereka mencapai umur balik atau dewasa, mereka perlu diajarkan dengan cara-cara untuk menjaga kehormatan diri. Menurut Al-Tawil pada tahun 1992, beliau menghuraikan pendidikan seks sebagai satu proses yang bertujuan untuk mengajar, memberi peringatan dan berterus terang kepada kanak-kanak semenjak balik lagi dengan isu yang berkaitan dengan seksualiti, naluri dan juga perkahwinan. Apabila mereka meningkat dewasa, mereka akan memahami perkara yang berkaitan dengan kehidupan dan mengetahui apa yang halal dan apa juga yang haram. Cara hidup Islam akan menjadikan akhlak mereka, maka mereka akan menjauhi segala perbuatan yang keji. Hadirin yang saya muliakan, kanak-kanak harus diberikan pendedahan dengan perkara yang berkaitan dengan seks di peringkat awal agar ia dapat membantu memberikan kefahaman yang jelas kepada mereka dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Ia juga dapat menjadi benteng hidup mereka dalam membezakan yang halal dan haram di sisi agama. Menurut Muhammad Zahiri dan Rahimi pada tahun 2005, mereka mentakrifkan pendidikan seks sebagai satu proses mendidik yang bersifat maklumat, iaitu kognitif dalam bahasa Inggeris, pemahaman dalaman, internal spiritual dan juga jasmani, iaitu fizikal, kepada golongan sasaran yang tertentu seperti pelajar dan juga orang awam tentang amalan kehidupan baik yang berkaitan dengan hubungan antara jantina. Menurut Rokiah pada tahun 2007, beliau menyatakan bahawa pendidikan seks merupakan satu proses membentuk maklumat, pemahaman, pengajaran kepada golongan tertentu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan antara dua jantina. Selain itu, menurut Amir Hassandawi pada tahun 2009, beliau menyatakan bahawa perkataan seks, seksual dan seksualiti mempunyai hubung kait dan sering digunakan silih berganti antara satu sama lain. Seks menurut beliau adalah perkara yang berkaitan dengan aspek biologi, sosiologi dan psikologi yang menunjukkan perbezaan fizikal antara lelaki dan juga wanita. Beliau menyatakan bahawa seks selalu dikaitkan dengan hubungan seks, persetubuhan, perasaan, keinginan dan tingkah laku seksual manusia yang lain. Abdul Aziz Muhammad Zain dan Yusmini pada tahun 2010 berpendapat bahawa pendidikan seks perlu diintegrasikan dengan pendidikan akidah, akhlak dan juga pendidikan ibadah. Individu yang berakhlak mulia secara tidak langsung mengamalkan perilaku seksual yang sihat dan tidak menyimpang daripada ajaran agama. Pendidikan agama yang kuat dan teguh mampu mengekang diri daripada melakukan perkara salah laku seksual. Berdasarkan kepada definisi yang telah dinyatakan, dapat dirumuskan bahawa pendidikan seks merupakan satu proses mendidik dan memberi pengetahuan tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan seksual antara lelaki dan juga perempuan yang perlu didasarkan kepada konsep keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia dan lebih mengetahui tentang diri manusia itu sendiri. Selain itu, pendidikan seks adalah untuk mendidik nafsu syahwat yang sesuai dengan ajaran agama Islam supaya ia menjadi nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan dan supaya manusia menjauhi perbuatan zina yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang bijaksana, pelaksanaan pendidikan seks dalam Islam merangkumi kepada beberapa peringkat. Ini berdasarkan kepada panduan Abdullah Nasir Ulwan pada tahun 1985
Perbezaan tahap umur amat berkaitan dengan tahap penerimaan anak-anak terhadap pengajaran yang disampaikan oleh Abdullah Nasir Ulwan, Mastura dan Yusuf Madani, Rokiah dan Amir Hassan Dawi pada tahun 2009. Kebanyakan sarjana bersetuju dengan pendapat Abdullah Nasir Ulwan yang menggariskan bahawa pendidikan seks kepada anak-anak mestilah melalui 3 tahap, iaitu tahap yang pertama iaitu tahap tamyiz ataupun mumayyiz pada usia kanak-kanak pada usia 7 hingga 10 tahun. Pada tahap ini, anak-anak diajarkan untuk mengenal identiti dan nilai diri yang berkait rapat dengan organ biologi dan perbezaan antara lelaki dan perempuan. Konsep bersuci juga diajar iaitu amalan sebelum dan selepas membuang air besar dan juga kecil. Apabila anak-anak mencapai umur 7 hingga 10 tahun, pemisahan tempat tidur antara anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan perlu dilakukan bagi mengelak berlakunya sumbang mahram. Anak-anak perlu diajarkan dengan cara untuk meminta izin untuk masuk ke bilik ibu bapa. Adab-adab memelihara pandangan turut diajarkan kepada mereka pada usia ini iaitu 7 hingga 10 tahun. Tahap yang kedua ialah tahap murahaqah pada usia kanak-kanak adalah usia 10 hingga 14 tahun. Pada tahap ini, anak-anak diberikan pendedahan mengenai fungsi biologi secara ilmiah. Perkara berkaitan penutupan aurat lelaki dan perempuan, akhlak pergaulan lelaki dan perempuan, nak menjaga kesopanan dan maruah diri diterangkan dengan lebih terperinci. Turut diajarkan ialah kaifiat mandi wajib dan persetubuhan. Perbincangan yang boleh menimbulkan nafsu berahi seks yang harus dielakkan oleh remaja. Pada tahap ketiga iaitu tahap baligh, iaitu ketika remaja umur usia 14 hingga 16 tahun. Pada usia ini, anak-anak diajar untuk mengenai maksud baligh. Ibu bapa harus menerangkan bahaya zina. Seks sebelum kahwin tidak diterima dalam ajaran agama Islam. Penerangan mesti menyentuh keburukan zina dari segi agama, kesihatan, psikologi dan juga tekanan emosi. Berdasarkan kepada ketiga-tiga tahap ini, anak-anak harus diberi pendedahan berkaitan seks mengikut umur mereka. Sekiranya tidak dididik dan diawasi dengan baik pada setiap tahap, ia mungkin menyebabkan mereka terjebak ke dalam gejala salah laku seks. Oleh itu, semua pihak dalam masyarakat memainkan peranan yang penting dalam memberi didikan seks yang bersesuaian dengan ajaran agama Islam, sama ada ibu bapa, guru dan masyarakat sekeliling. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya akan menjelaskan pula tentang pendidikan seks di negara barat. Terdapat beberapa definisi yang dibuat oleh institusi barat berkaitan pendidikan seks. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO pada tahun 2008 mendefinisikan reproduksi dan pendidikan seksualiti sebagai satu pengalaman pendidikan yang bertujuan untuk membangunkan kapasiti remaja bagi memahami perkara berkaitan dengan seksualiti dalam konteks biologi, psikologi, sosial budaya dan reproduktif. Pendidikan seks juga bertujuan untuk mempelajari kemahiran dalam membuat keputusan dan tindakan yang bertanggungjawab berkaitan dengan tindak tanduk seksualiti dan kesihatan reproduktif. Department for Education and Employment pada tahun 2000 yang pusat di England mendefinisikan pendidikan hubungan seks sebagai satu pendidikan yang berterusan berkaitan perkembangan fizikal, moral dan emosi. Ia juga berkaitan dengan pemahaman kepentingan perkahwinan untuk kehidupan berkeluarga, hubungan kasih sayang, kestabilan dan kesihatan seksualiti. Sex Information and Educational Council of the United States ataupun ringkasannya CSIS pada tahun 1999, sebuah organisasi di kerajaan di Amerika Syarikat mentakdirkan pendidikan seks sebagai satu proses pencarian maklumat yang berterusan dalam membentuk sikap, kepercayaan dan nilai yang berkaitan identiti, hubungan dan hubungan kelamin. Ia mengandungi perkembangan seksual, kesihatan reproduktif, hubungan antara individu, penyakit hubung kelamin, imej tubuh badan dan peranan gender. Berdasarkan kepada ketiga-tiga definisi pendidikan seks barat ini, dapat disimpulkan bahawa fokus utama pendidikan seks dilaksanakan adalah penekanan terhadap aspek intelek, fisiologi, emosi dan hubungan sosial. Mereka berpegang kepada prinsip untuk mengelakkan remaja daripada jahil mengenai pertumbuhan fizikal dan seksualiti. Hadirin sekalian,
Perbezaan pendidikan seks Islam dengan pendidikan seks di negara barat berbeza dengan pendidikan seks yang diamalkan di barat, di mana hubungan seks luar nikah adalah dibenarkan. Kempen seks selamat amat ditekankan di barat bagi mengelakkan diri mereka menghidapi penyakit berjangkit akibat seks rambang. Institusi perkahwinan tidak lagi dipandang sebagai institusi yang penting dalam masyarakat. Antara perbezaan jelas antara pendidikan seks dengan pendidikan seks barat dan Islam adalah seperti yang berikut. Yang pertama, pendidikan seks Islam berlandaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Segala panduan dan ajaran berkaitan ilmu seks telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mengutamakan nilai-nilai murni. Berbeza dengan pendidikan seks di negara barat, panduan dan ajaran hanya berdasarkan kepada logik, akal dan nafsu semata-mata. Mereka mengolah dan menggubal silibus pendidikan seks menurut pandangan yang dirasakan betul oleh dan sesuai menjadikan cara hidup mereka. Sistem nilai diketepikan langsung oleh mereka. Yang kedua, pendidikan seks Islam bersifat menyeluruh, iaitu syumul bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, jasmani dan emosi. Keseimbangan yang ada mampu melahirkan insan yang seimbang bagi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Manakala pendidikan seks barat hanya mementingkan keseronokan fizikal. Tiada roh dalam pendidikan ini menurut Ashraf pada tahun 1998. Yang ketiga, pendidikan seks Islam mengutamakan perkahwinan sebagai jalan penyelesaian untuk memenuhi naluri seks. Perkahwinan adalah perkara yang dituntut dalam ajaran agama Islam. Pendidikan seks barat tidak mengutamakan perkahwinan. Hubungan seks luar nikah menjadi amalan mereka dalam kehidupan seharian. Yang keempat, pendidikan seks ialah pendidikan seks Islam mendidik individu agar menjauhi zina dengan menyatakan hukuman dan akibat berzina. Pengharaman zina jelas dinyatakan di dalam Al-Quran. Dalam pendidikan seks barat, tiada istilah zina. Mereka menggalakkan hubungan seks yang selamat dengan mengamalkan pencegahan bagi mengelakkan mereka daripada kehamilan. Kesimpulannya, pendidikan seks Islam mampu melahirkan insan yang seimbang dari segi sudut jasmani, intelek dan emosi yang dizahirkan dengan amalan dalam kehidupan seharian. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Islam mewajibkan kita untuk menutup aurat. Menutup aurat merupakan satu aspek penting dalam ajaran agama Islam. Aurat merujuk kepada bahagian tubuh manusia yang perlu ditutupi untuk menjaga kesopanan dan kehormatan individu. Dalam Islam, konsep menutup aurat adalah suatu perintah dan tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh setiap individu Muslim. Peraturan menutup aurat dalam ajaran agama Islam adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi lelaki, auratnya adalah dari pusat hingga ke lutut. Manakala bagi perempuan, auratnya adalah seluruh badan kecuali muka dan juga tapak tangan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbezaan pendapat dalam kalangan ulama mengenai perincian penutupan aurat bagi kaum wanita, terutamanya mengenai apakah boleh menampakkan muka dan tangan. Lutut aurat bukan sekadar memakai pakaian yang panjang atau longgar, tetapi juga berkaitan dengan sifat dan tingkah laku seseorang. Islam mengajar agar individu menjaga kelakuan yang sopan dan tidak memaparkan diri secara yang tidak patut. Ini termasuklah mengelakkan perbuatan yang mencuri pandangan atau membangkitkan nafsu seksual orang lain. Pemakaian yang menutup aurat adalah simbolik daripada pengabdian seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan memenuhi peraturan menutup aurat, seorang Muslim menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah. Selain itu, ia juga melindungi individu daripada godaan dan fitnah yang mungkin timbul apabila aurat dibiarkan terdedah kepada khalayak ramai. Menutup aurat juga membantu mewujudkan persekitaran yang lebih harmoni dan adab dalam masyarakat. Ia membantu mengurangkan kes-kes pelecehan seksual dan menggalakkan interaksi seksual yang sihat antara lelaki dan perempuan. Ini mampu untuk membina kepercayaan dan rasa hormat antara individu dan individu yang lain. Walau bagaimanapun, penting untuk diingatkan bahawa menutup aurat bukan sekadar peraturan formal. Ia juga berkaitan dengan niat dan kesedaran diri. Seseorang sepatutnya menjaga auratnya dengan ikhlas dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan sosial atau budaya. Kesedaran diri dan keimanan yang kuat adalah faktor dalam menjalankan perintah menutup aurat.
Dalam kesimpulannya, menutup aurat adalah salah satu perintah agama Islam yang mempunyai nilai-nilai dan makna yang mendalam. Ia bukan sekadar mengenai pemakaian pakaian, tetapi juga tentang sikap dan nilai-nilai yang luhur. Dengan mematuhi peraturan menutup aurat, seorang Muslim menjaga kehormatan diri dan mematuhi perintah Allah. Ia juga membantu mencipta masyarakat yang lebih beradab dan harmoni. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, isu jenayah seks adalah perkara yang sensitif dan kompleks di negara kita, Malaysia. Terdapat beberapa aspek yang perlu diberi perhatian dalam penulisan mengenai isu ini. Pertama, penting untuk memahami peraturan undang-undang berkaitan dengan seks di Malaysia seperti Akta Kanak-Kanak 2001 yang menetapkan umur sah bagi hubungan seksual. Selain itu, perlu diambil kira faktor budaya dan agama yang mengaruhi pandangan masyarakat terhadap seks. Isu seperti pendidikan seks di sekolah, kesihatan seksual dan gejala sosial seperti jenayah seks juga perlu dibincangkan. Dalam usaha membina masyarakat yang lebih sedia menerima isu seks, perlu diberi penekanan kepada pendidikan, kesedaran dan pemahaman yang seimbang. Keselamatan dan hak individu juga harus menjadi fokus dalam sebarang perbincangan mengenai isu seks di negara kita. Dengan pendekatan yang bijak dan penuh hormat terhadap budaya dan nilai tempatan, kita boleh mencapai pemahaman yang lebih baik dan mencari penyelesaian terhadap isu seks yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia. Hadirin yang saya muliakan, sebentar tadi saya telah menerangkan tentang pendidikan seks dalam pendidikan Islam dan juga pendidikan di negara barat. Sekarang saya ingin membahaskan tentang kesediaan guru dalam pendidikan seks dalam pendidikan Islam kepada pelajar di sekolah. Kesediaan guru adalah perkara paling penting yang perlu diberi perhatian dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini memerlukan penelitian yang mendalam kerana kesediaan guru itu berkait dengan banyak boleh ubah, iaitu sikap, personaliti, tahap pengetahuan, tahap kemahiran, motivasi, emosi dan psikologi. Kesediaan guru juga menentukan kejayaan dan kegagalan suatu misi kurikulum kerana guru merupakan tenaga utama dalam menggerakkan kurikulum dengan berhadapan secara langsung dengan murid. Menurut Haslinda pada tahun 2010, guru yang benar-benar berteraskan konsep mendidik amat diperlukan supaya pelajar dapat menerima pembelajaran mengenai pendidikan seks melalui perspektif yang betul dan juga positif. Dalam konteks kajian ini, guru pendidikan Islam dilihat memikul tanggungjawab yang besar untuk menyampaikan ilmu pendidikan seks sebagaimana yang telah di dalam Sukatan Pendidikan Islam. Persoalannya, adakah guru bersedia untuk mengajar pendidikan seks dalam pendidikan Islam? Kesediaan guru pendidikan Islam dalam mengajar elemen pendidikan seks boleh dilihat melalui 4 aspek, iaitu personaliti, ilmu, kemahiran dan motivasi. Aspek pertama yang menjadi asas kepada kesediaan guru pendidikan Islam ialah ciri personaliti atau sifat kepribadian. Guru perlu mempunyai sifat-sifat terpuji sebagai contoh teladan kepada anak-anak didik mereka. Bersesuaian dengan tugas seorang guru yang dipandang mulia di sisi agama Islam, segala tindak tanduk guru sentiasa dilihat oleh pelajar dan menjadi ikutan. Kajian yang dilaksanakan oleh Abdul Halim pada tahun 2004 menunjukkan bahawa kaedah didikan yang paling tinggi dan berkesan dalam pendidikan akhlak Islam adalah melalui kaedah ikutan. Aspek kedua kepada asas kesediaan guru pendidikan ialah penguasaan terhadap ilmu. Penguasaan ilmu bagi seorang guru pendidikan Islam meliputi ilmu pedagogi, ilmu kandungan subjek pengajaran dan ilmu pengukuran dan penilaian. Guru pendidikan Islam perlu bersedia dengan ilmu yang cukup terhadap mata pelajaran yang diajar. Ia merupakan perkara yang paling penting bagi seorang guru dan menunjukkan kecemerlangan dalam penguasaan ilmu mengikut bidang keperkaraan masing-masing. Aspek ketiga iaitu kepada asas kesediaan guru pendidikan Islam ialah kemahiran. Guru yang berkemahiran mampu mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan menarik. Kemahiran yang paling utama perlu ada bagi guru pendidikan Islam ialah kemahiran berkomunikasi. Proses pendidikan yang berkesan memerlukan interaksi yang berkesan antara guru dengan pelajar. Berdasarkan kepada kajian Abdul Halim, pendekatan pengajaran berpusatkan guru lebih banyak digunakan dalam PDP daripada berpusatkan pelajar. Kemahiran komunikasi ini perlu dikuasai oleh guru pendidikan Islam bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan menarik. Penguasaan laras bahasa yang betul dan suara yang jelas mampu menarik perhatian pelajar untuk beri keperhatian terhadap perkara yang diajar. Sekiranya pelajar memberikan pendapat, guru hendaklah mendengar dengan penuh minat supaya pelajar rasa lebih dihargai. Selain daripada itu, bahasa tubuh badan dan pandangan mata juga aspek penting dalam komunikasi, bukan lisan.
Oleh itu, guru-guru perlu berhati-hati dan peka dan menggunakan isyarat mata atau tangan supaya tidak disalahertikan oleh para pelajar. Kemahiran penggunaan komputer amat dituntut dengan dewasa ini. Guru yang mempunyai kemahiran dalam bidang ini sangat disukai oleh para pelajar. Perubahan dan perkembangan teknologi yang berlaku menyebabkan pelajar sendiri menguasai kemahiran ini. Oleh itu, sebagai seorang guru pendidikan Islam, kemahiran ini amat diperlukan supaya guru tidak dilabel sebagai guru yang ketinggalan zaman dan buta IT. Aspek keempat asas kepada kesediaan guru ialah motivasi. Guru yang bermotivasi tinggi akan mencapai kepuasan dalam diri mereka ketika menjalankan tugas sebagai seorang guru. Profesi perguruan merupakan bidang yang dianggap mulia di sisi Islam. Terdapat 5 bentuk motivasi yang menurut guru untuk melihat profesi perguruan sebagai kejayaan, iaitu memenuhi minat dan kepuasan diri, menyumbang kepada kemajuan pelajar, profesi yang mulia, boleh meningkatkan diri atau kejayaan yang mencabar, dan kejayaan yang stabil. Guru pendidikan Islam dia bermotivasi akan melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan ikhlas semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaiknya, guru yang kurang bermotivasi tidak akan menggunakan tanggungjawab yang dipikul dengan bersungguh-sungguh dan melakukannya dengan sambil lurus sahaja. Para hadirin bestari yang saya kasihi, berdasarkan kepada perbincangan di atas, guru pendidikan Islam memiliki tanggungjawab besar bagi memberi pemahaman pendidikan seks dari perspektif Islam. Walaupun terdapat pelbagai mata pelajaran yang mengajarkan topik berkaitan pendidikan seks di sekolah, mata pelajaran pendidikan Islam dilihat lebih bersifat menyeluruh dan merujuk kepada ajaran Islam seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, guru pendidikan Islam perlu bersedia untuk melengkapkan diri dalam memberi pemahaman berkaitan seksualiti yang melandaskan kepada perkara tersebut. Sebelum kaki melangkah pergi, sebelum kata penutup bicara, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam sangat penting terhadap masyarakat pada zaman kini. Hal ini kerana masyarakat kini banyak terpengaruh kepada pendidikan seks masyarakat di negara barat. Saya juga ingin memohon jutaan kemaafan kepada para hadirin sekalian atas segala keterlanjuran kata. Apa yang saya katakan pada hari ini perkataan yang datang dari hati saya yang ikhlas demi melihat kemajuan masyarakat kita tentang pendidikan seksualiti. Iaitu, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Audio Jungle.